Sarawak kini bersiap siaga hadapi dua keadaan berbeza, banjir dan cuaca panas. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang hari ini. Langsung saja bersama Bu Mawin di Kuching. Silakan Bu Ma. Baik Zahira, terima kasih. Saudara, sebelum itu kita mulakan dengan perkembangan banjir. 9 lagi pusat pembinaan sementara PPS ditutup setakat pukul 3 petang tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan PPS tersebut ialah Dewan Serbaguna Kampung Ansebang Padang Bilon, Dewan Serbaguna Kampung Melayu Balai Ringin, Dewan Serbaguna Kampung Mundai Serian, Dewan Arpiang Kampung Sinar Budi Baru, Dewan Masyarakat Setapuk dan Dewan Taman Maliha. Selain SJK Chunghua Batu Kawah, SJK Chunghua Sungai Tengah dan SJK Chunghua Sejijak. Manakala satu PPS masih dibuka iaitu di Dewan Kampung Selabi Entukuh. PPS tersebut menempatkan 44 penduduk daripada 9 ketua isi rumah. Baik, Sarawak kini mengalami dua keadaan yang berbeza iaitu di bahagian selatan Sarawak mengalami musim tengkujuh dengan keadaan banjir dan dalam masa sama bahagian utara Sarawak pula berdepan dengan cuaca panas. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak Datuk Khairuddin Rahman berkata musim panas ini dijangka berlaku sehingga awal September 2024. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media latihan pemantapan Pasukan Organisasi Keselamatan Kebakaran OKK Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Miri di Miri. Mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana, pihaknya telah menghantar 2 laporan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri SDMC untuk menggerakkan aset. Selain itu, mesyuarat diadakan 6 Mac ini bagi mengkaji kesiapsiagaan aset-aset buat kali pertamanya untuk kebakaran terbuka. Beliau turut memaklumkan bahawa arahan telah dikeluarkan kepada pemilik tanah di Miri dan Mukah yang mempunyai kawasan tanah gambut supaya memastikan semua telaga tube well di kawasan mereka diaktifkan bagi memastikan kelembapan kawasan hutan dilaksanakan dengan cukup baik. Pada masa sama, aset-aset yang ada untuk tujuan kebakaran hutan telah diuji, diselenggara dan berkeadaan baik. Malah JBPM juga telah mengeluarkan advokasi pencegahan kebakaran hutan kepada masyarakat supaya mereka turut bekerjasama untuk mencegah kebakaran. Sementara itu, dalam program pertandingan Organisasi Keselamatan Kebakaran OKK yang berlangsung selama 2 hari iaitu 2 dan 3 Mac 2024 sentiasa mendapat sambutan menggalakkan sejak diperkenalkan pada 2018. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak Datuk Khairuddin Rahman berkata elemen diterapkan dalam pertandingan OKK ini adalah supaya para peserta yang bertanding bukan untuk berlawan pasukan tetapi menguji diri mereka dalam mengatasi masa yang ditetapkan. Katanya, ini merupakan salah satu pendekatan JBPM Negeri Sarawak dalam membentuk komuniti prihatin serta memastikan kesiapsiagaan pasukan-pasukan terutamanya pasukan kecemasan ERT yang ada di kilang dan bangunan berada pada tahap cukup tinggi. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media latihan pemantapan Pasukan Organisasi Keselamatan Kebakaran OKK Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Miri di Miri. Jelas beliau, dari segi strateginya, memang keupayaan dan kemampuan menangani insiden di Sarawak tidak akan berlaku dengan begitu baik. Namun dengan adanya kesiapsiagaan daripada pasukan Community Emergency Response Team (CERT) serta pasukan Emergency Response Team ERT yang terlatih ditempatkan di kilang-kilang, maka kecelakaan yang besar jarang didengar atau dilihat. Sejumlah 66 pasukan terdiri daripada organisasi swasta menyertai pertandingan OKK kali ini. Kualiti industri perikanan harus dipertingkatkan bagi menarik minat anak muda. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Muhammad Faiz Fazil berkata, dengan kerjaya yang dianggap berbahaya dan kotor itu, penyertaan belia masih rendah. Kalau kita tengok pada data, golongan belia online ini sekitar 30%. Walaupun kita ada 2 pusat latihan yang dikendalikan oleh Jabatan Perikanan di Cendera hingga Lumut, tapi penyertaan juga tidak begitu memberangsangkan. Dengan melahirkan modal insan berkualiti yang mampu mengubah sektor yang dianggap kerja kampung itu menjadi sektor moden,
Muhammad Faiz bercakap kepada RTM selepas program madani anak nelayan LKIM Petronas di Sematan hari ini. Dalam program itu, seramai 100 anak-anak nelayan dari kawasan Sematan mendapat bantuan perkekas persekolahan selain kupon tunai berjumlah RM150. Seorang warga emas dikuatiri lemas di Sungai Niah dan masih belum ditemui setakat jam 10 pagi tadi dalam operasi hari kedua mencari dan menyelamat berdekatan jeti Taman Negara Niah, Miri. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Batu Niah, Rari Benji memaklumkan operasi hari kedua mencari dan menyelamat dimulakan pada 8 pagi tadi. Katanya, mangsa seorang pemancing dikenali sebagai Lo Hon Chew berusia 70 tahun dilaporkan kali terakhir dilihat menggunakan baju biru berlengan panjang. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan daripada orang awam kira-kira jam 12.03 tengah hari semalam yang melaporkan sebuah bot pemancing terbalik dan mangsa terjatuh ke dalam sungai berdekatan jeti Taman Negara Niah. Maklumat saksi di lokasi mangsa berada 10 meter dari bot mangsa yang terbalik, kemudian mangsa hilang dan tenggelam sebelum sempat diselamatkan. Bagaimanapun, Rari memaklumkan operasi menggunakan 5 buah bot penduduk kampung dengan kaedah pencarian permukaan air dan grappling iron. Operasi turut disertai pihak polis, rela dan Angkatan Pertahanan Lawam yang membabitkan seramai 39 orang kesemuanya. Prasarana dan fasiliti padang bola di Miri perlu dipertingkatkan terutama dalam penyediaan lampu limpah di stadium dan padang majlis Bandaraya Miri MBM bagi memastikan Miri menjadi salah satu hub sukan bola sepak di Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia merangkap penaung Persatuan Bola Sepak Bahagian Miri, Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata, ke arah pembangunan sukan di Miri, beliau mencadangkan padang sintetik perlu diwujudkan selaras dengan status Miri sebagai bandaraya selain permintaan yang tinggi terhadap padang bola sepak perlu dititik beratkan. Walaupun fasiliti padang sudah ada, namun masih belum menyamai padang-padang bola sepak yang ada di tempat lain. Beliau berharap lebih banyak penganjuran kejohanan bola sepak diadakan di bahagian Miri pada masa akan datang. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Liga Guazhou Miri di Padang MBM. Sementara itu, Adun Pujut merangkap Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri, Adam Yee, menyokong penuh usaha Persatuan Bola Sepak Miri dalam penganjuran Liga pada kali ini bagi memupuk perpaduan, semangat kesukanan dan memperkenalkan Miri sebagai bandaraya peranginan dan hub penganjuran sukan bertaraf antarabangsa. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali kepada Zahira untuk berita seterusnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma.